Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi pada hari ini saya diberikan amanah dan juga peluang untuk kita berkongsi tentang kaedah bagi penggunaan Telegram. Guru-guru boleh akses sama ada menggunakan phone ataupun gunakan Telegram. Jika kita nak dapat paparan daripada pelajar, kita gunakan phone lah. Ataupun jika kita dapatkan paparan daripada pihak guru, boleh gunakan laptop. Okey, baiklah. Jadi saya akan pergi kepada paparan menggunakan laptop dahulu. Okey, yang pertama saya akan saya akan kongsikan macam mana kaedah untuk membuat folder. Okey, macam cikgu lihat dekat paparan saya ni, okey, ada macam-macam folder lah. Okay, di mana kalau tak buat folder, maka dia akan nampak semua post yang ada kat sini, dia akan jadi serabut. Jadi sekiranya cikgu ada banyak kelas, cikgu boleh buat dalam satu folder. Okey, kita teruskan. Okey, jadi macam mana kaedah dia? Okey, yang pertama sekali, okey, cikgu gunakan, okey, kalau gunakan komputer, di sebelah kiri atas ada garis 3. Okey, cikgu tekan. Okey, keluar begini. Okey, cikgu pergi kepada setting. Okay, dia akan keluar kita punya setting personal. Untuk buat folder, kita tekan folder. Okey. Okey, jadi bila cikgu tekan folder akan keluar begini. Ataupun kalau kosong, dia akan jadi kosong lah. Okay, jadi kalau kita nak buat folder, okey, kita tekan create new folder. Okey, jadi kat sini merujuk kepada nama folder kita. Sebagai contoh, macam saya ada beberapa grup RBT. Jadi mungkin saya boleh namakan grup tu RBT. Ataupun cikgu nak grup lain, cikgu namakanlah yang lain. Okey. Kemudian untuk seterusnya, kita akan masukkan mana grup yang kita nak masukkan kat dalam tu, dalam folder tu. Okay, sebagai contoh, kita tekan add chat ni. Okey, jadi ini ialah kita punya apa yang ada kat dalam tu lah. Okay, kalau saya nak fokus kepada grup dari RBT, okay, contoh saya masukkan. Okay, 1. Okay, 2. Okay, 3. Dan saya save. Okay, kalau ada 5, ada 5 lah. Jadi sebenarnya dia memudahkan kita untuk kita cari benda tu dekat satu tempat dia. Jadi dia tak serabut dekat dalam kita punya main wall. Dan kita tekan create. Okey. Kalau dah siap, cikgu padam dan kita lihat grup tu ada di sini. Okey. Ya, baiklah, seterusnya. Cikgu tahu tak dekat dalam Telegram ni, dia sekarang dah ada satu function di mana kita boleh buat video conferencing. Tetapi saya ingatkan di sini bahawa untuk kita buat Telegram call ni macam GM, yang boleh buat hanya admin sahaja, yang pertama. Dan yang kedua, pastikan Telegram dekat telefon cikgu dan juga laptop dia telah diupdate. Kalau tak update tak boleh. Okey, tekan dekat ikon sebelah kanan ni. Okey, kemudian dia akan cakap schedule, sama ada kita nak schedule atau tak. Kalau kita create lah. Okey, dia akan keluar paparan begini. Okey, saya ulang balik. So untuk buat share screen, okey, tadi tekan titik 3 ke atas ni. Okey, dia ada edit voice chat ni, maksudnya kita nak letak tajuk. Macam tadi saya letak tajuk, dekat sini dia akan keluar ke atas ni, tajuk dia apa. Kemudian start recording. Okey cikgu. Start recording bermaksud dia hanya boleh record voice sahaja. Okey, maksudnya kalau cikgu connect kat laptop, kemudian cikgu start recording, yang keluar cuma voice sahaja, tetapi cikgu punya muka semua tak ada. Bila dia buat guna handphone, yang keluar cuma gambar saja, suara tak ada. Okay, kemudian untuk share screen, maksudnya jika kita nak share screen,
Okay, katakan contoh, sekarang saya sharekan skrin. Okay. Okay, screen 1. Okay, jadi dia akan share screen lah. Itu dia. Kalau contoh, nampaklah gambar apa yang cikgu paparkan dekat skrin tu. Baiklah, itu kalau cikgu share screen. Okay, kalau cikgu nak off, cikgu offkan je lah. Stop sharing. Okay. Baiklah, itu ialah dari segi macam mana untuk kita buat VC, video conferencing dengan menggunakan Telegram. Kalau untuk telefon, macam mana kita nak share screen? Okay. Cikgu tekan tiga ke atas tu, nampak tak? Sebelah kanan, dekat tengah-tengah ada titik 3. Dia akan keluar begini. Okay. Kemudian kat situ cikgu nampak share screen. Cikgu tekan. Okay. Dan start now. Okay, baiklah. Jadi itu sedikit tentang macam mana kita nak buat video conferencing dengan menggunakan Telegram. Okay, seterusnya ialah saya akan tunjukkan bagaimana kita nak rakam video guna phone. Jadi kalau cikgu lihat dekat paparan phone saya ni, di sebelah bawah sebelah kanan ada gambar mic. Okay, mic tu bermaksud kalau kita nak buat voice chat. Okay, voice chat lah biasa. Okay, tapi macam ni kalau kita nak rakam video. Okay, contoh cikgu tekan mic tu sekali, dia akan tukar icon, nampak tak? Kita tekan sekali, dia akan tukar icon mic. Dan tekan lagi sekali, dia akan ada macam icon bentuk petak, bentuk kamera. Okay. Jadi untuk membolehkan cikgu buat rakaman, cikgu perlukan ikon yang bentuk kamera ni. Okay, cikgu tekan lama-lama, dia akan akses. Hai guys, apa khabar? Sihat semua sekali? Dan kita post. Dan kalau cikgu nak lock, cikgu tekan gambar ni, gambar speaker ni. Okay, ada mangga kan? Okay, cikgu slide ke atas. So dia akan lock. Okay, dah siap? Okay, tekan balik. Pause. Dan dia akan hantarlah. Okay, seterusnya kita dah pergi kepada rakam video. Okay, kita akan pergi kepada bagaimana kita nak buat poll. Okay, poll ni boleh buat guna handset ataupun kita nak buat guna PC pun boleh. Okay, saya akan tunjukkan dekat handset dulu. Okay, untuk buat poll, okay, dekat bahagian bawah ni ada klip kertas kan. Cikgu tekan akan keluar begini. Okay, dan kemudian cikgu scroll ada poll warna oranye tu. Dan cikgu tekan. Okay, itu ialah bagaimana untuk kita buat poll gunakan handphone. Okay, kalau nak gunakan laptop macam mana pula? Okay, kita hanya tekan titik 3 kat sebelah kanan ni. Atas sekali ni ada titik 3. Nampak Okay, tekan. Dan dekat sini ada create poll. Okay, poll ni maksudnya kalau kita nak buat undian ke ataupun cikgu nak bertanya soalan, pelajar jawab apa ke, kita boleh buat lah. Okay, jadi kalau kita tekan poll, dia akan keluar begini. Mereka itu telah berjaya rekam video. Jadi poll option bermaksud dia punya pilihan jawapan. Jadi pilihan jawapan ada terhad lah kat sini, dia beritahu. Yang dia beri cuma 10, dia tak lebih. Jadi kat sini katakan ya atau katakan tidak. Okay. Seterusnya kita akan setting poll tersebut. Di mana any voice voting maksudnya pelajar tu dia boleh any voice voting lah. Kita nak buat undian. Jadi kita klik any voice voting. Okay.
Okay, multiple answer maksudnya pilihan jawapan ataupun kita buat quiz. Okay, kalau quiz maksudnya kat sini ialah ada jawapan betul, ada jawapan salah. Tetapi kalau macam sekarang berdasarkan soalan kat sini, takkan saya nak buat quiz kan. Okay, jadi saya buat anonymous voting dan saya create. Dan cikgu jawab lah. Kalau cikgu jawab ya, dia akan terus respon kat situ. Okay? Okay. Jadi kat sini kalau kita lihat kat sini, kita boleh lihat result lah. View result. Okay, jadi kat sini siapa yang dah jawab lah. Itu je. Baiklah, seterusnya ialah kita akan belajar bagaimana kita nak schedule message. Schedule message ni maksudnya contoh, kalau katakan kelas cikgu penuh, okay, maksudnya cikgu nak tetapkan bila message itu akan diberikan. Pada besok pukul 8 ataupun pada 2 hari akan datang pukul 10, kita akan buat schedule message. Okay, di mana untuk schedule message, setakat ni paparan yang boleh digunakan yang saya explore ialah telefon, tetapi di laptop masih belum ada lagi. Okay, jadi saya akan kongsikan macam mana cara untuk kita buat schedule message menggunakan Telegram dengan menggunakan smartphone. Okay, jadi untuk buat schedule message, cikgu type contoh, cikgu type yang apa-apa, katakan saya buat test schedule message. Okay, bila cikgu dah type, dekat arrow belah biru tu, cikgu akan tekan lama-lama. Okay, dekat situ dia akan keluar dua, sama ada schedule message ataupun send without sound. Okay, kalau kita nak schedule message, kita tekan schedule message kita dan kita setkan bila lah. Hari ni, esok ke, bila-bila. Okay. Jadi sebagai contoh, kalau saya setkan schedule message saya pukul 3.22. Okay, nanti tepat hari ni jam 3.22 dah akan keluar lah dekat grup tu. Okay, kita teruskan macam mana kita nak set reminder untuk Telegram kita dekat smartphone kita. Okay, jadi apa yang cikgu kena buat ialah cikgu back. Okay, kemudian pergi dekat search, tekankan tabung besar atas ni search. Dan cikgu type save message. Ni dia. Save messages ni maksudnya ialah kita punya account personal kita. Di mana kita boleh simpan dokumen ke apa benda semua kat dalam ni. Jadi orang lain tak boleh akses lah. Jadi hanya boleh diakses oleh cikgu punya ID sahaja. Okay, macam mana kita nak buat reminder? Okay, cikgu type contohnya test reminder dekat cikgu punya save. Kemudian dekat arrow biru ni, tekan lama-lama, dia akan keluar set reminder. Okay, dan cikgu tekan. Okay, set bila hari cikgu nak, hari dan juga jam berapa, kemudian tekan. Jadi tepat jam berkenaan nanti, dia akan keluar notification untuk remind kita. Untuk schedule message, kita boleh buat dalam group. Okay, kalau kita buat dekat dalam save message, dia akan jadi reminder. Itu beza dia. Okay, kalau tak ada, saya nak teruskan tentang bagaimana kalau kita nak tanda tugasan pelajar kita. Maksudnya macam contohnya kalau kita tanda buku, kita ada chop kan, contohnya bagus, baik dan sebagainya. Okay, tetapi untuk Telegram, kita ada stiker. Okay. Okay, sekarang saya on dengan menggunakan smartphone je. Yang browse tu menunjukkan kalau kita nak tanda lah, kita nak tanda, kita nak bulat dan sebagainya. Okay, katakan cikgu dah tanda siap. Okay, cikgu nak letak stiker. Okay, tekan dekat tengah ni lah. Okay, tekan dekat tengah ni, akan ada collection stiker yang cikgu ada lah. Kalau katakan stiker dia bagus, cikgu
Boleh paste kat mana-mana. Itu je. Tak ada Okay, jadi kalau dah siap, cikgu done je lah. Dan dah siap done, cikgu hantar. Jadi budak tersebut akan terima lah gambar tu reply. Okay, seterusnya ialah bagaimana kita nak buat quiz. Okay, jadi dekat ruangan quiz ni, cikgu type quizboard. Quizboard. BOT. Ini dia. Okay. Quizboard. Okay, kemudian cikgu tekan. Okay, dalam quizboard ni bila cikgu masuk, dia akan beritahu lah what can this board do. Dia akan beritahu dia boleh buat quiz. Multiple choices lah. Okay, ataupun cikgu nak masukkan media yang lain. Jadi kalau cikgu tekan start. Okay, jadi bila cikgu masuk, sepatutnya dia akan keluar let's create a new quiz. First send me a title of your quiz. Okay, jadi kat sini maksudnya cikgu type lah cikgu punya quiz nama apa. Okay, sebagai contoh, kalau saya type negeri di Malaysia. Okay, cikgu dah type, cikgu tekan enter. Okay, dan dia akan, bot ni akan reply. Good, now send me a description of your quiz. This is optional. You can skip this test. Maksudnya kalau cikgu nak terangkan quiz tu apa, nak bagi arahan ke apa, cikgu tulis lah. Kalau tak, cikgu skip je. Okay, contohnya, kalau katakan saya je kata jawab semua soalan. Okay, bila cikgu dah buat yang tu, okay, kemudian dia akan beritahu untuk soalan yang pertama. Okay, create soalan yang pertama. Okay, jadi untuk soalan yang pertama, saya nyatakan. Okay, jadi soalan saya ialah antara berikut yang manakah bukan negeri di Malaysia. Dan kita tekan create question ni. Okay, kalau nak senang kat sini cikgu tulis okay, soalan tadi. Okay, namanya quiz, jadi kita setkan quiz mode. Okay. Application ni maksudnya kalau cikgu nak beritahu lah. Itu je. Kalau ada description, kemudian pilih jawapan dia, jangan lupa jawapannya betul. Dan kita tekan create. Okay. Jadi dah siap satu soalan. Okay, kalau cikgu ada soalan yang lain, cikgu boleh create soalan nombor 2 lah. Okay, contoh soalan nombor 2. Cikgu create untuk soalan yang kedua. Okay, you choose the correct answer. Okay, jadi kat sini kalau cikgu lihat, cikgu ada 2 soalan. Ataupun kalau berapa cikgu nak buat, ikutlah. Okey, sekarang saya akan tunjukkan setelah katakan cikgu punya soalan quiz tu dah siap. Okey, kita teruskan. Okey, iaitu kalau kita nak tekan dia kat sini dia cakap kalau nak kita teruskan, kalau tak nak kita send done. Okey, katakan kat sini kalau saya tekan done ni. Okey. Dia akan keluar begini. Okey, ini maksudnya ialah cikgu boleh jawab soalan tu berapa lama. Itu dia. Okey, jumlah masa menjawab. Okay, katakan kat sini saya bagi masa 1 minit. Okey. Okey, kemudian dia kata shuffle question and answer vote option. Yes or no. Kat sinilah shuffle all ke. Okey, kita boleh pilih. Kalau katakan kat sini saya kata shuffle all. Shuffle maksudnya kita macam kedudukan soalan dan kedudukan jawapan tu berbeza setiap orang. Itu dia. Okey, jadi akan keluar begini. Okey. Kemudian kalau cikgu nak start, cikgu boleh start ataupun cikgu nak send dalam group. Okey, ini ada link kan. Okey, link ni cikgu boleh copy dan cikgu jawab dalam group. Ataupun cikgu nak share kat group, cikgu share kat group. Okey, katakan kita share dekat sini.
Okey. Cikgu, itu ialah quiz. Okey, cuba cikgu jawab. Okay, kalau link yang saya berikan ni, boleh jawab tak? Ya, boleh. Boleh. Dia kena masuk link. Maksudnya kena masuk link yang saya beri tadi tu lah. Ya. Okey, jadi dekat quizboard ni kalau cikgu lihat, saya tahu lah kat sini berapa ramai yang dah jawab. Okey, jika cikgu nak tekan stop, boleh tekan stop lah. Jadi itu ialah cara macam mana kita nak buat quiz dengan menggunakan quizboard ni lah. Okey, saya teruskan. Okey, dengan satu lagi function yang ada dekat dalam ni, iaitu kita panggil sebagai pandai bot. Okey. Jadi cara dia ialah cikgu pergi kat search ni, cikgu type pandai bot. Cikgu type pandai bot, okey, dia akan keluar begini. Sama ada pandai bot minus ataupun pandai bot biasa. Okay, kalau cikgu tekan pandai bot biasa ni nanti, okey. Pandai bot ni dia boleh membantu dalam beberapa perkara. Okay, klik start untuk mula menggunakan pandai bot. Okay, cikgu tekan start. Okay, dia akan keluar begini. Hai, nama saya. Okay, type /help. Okay, jadi cikgu tekan /help. Okay, nanti dia akan keluarkan senarai arahan. Apa yang dia boleh buat. Okay, di mana dalam pandai bot ni dia boleh macam cikgu beli barang kan. Nak tahu apa tu status penghantaran, dia dah bagi siap-siap. Okay, selain tu katanya dia boleh tukar kamus BM kepada English. Jadi kamus, ni dia punya function lah. Okay, ataupun cikgu nak cari gambar ke apa, mungkin cikgu boleh cuba. Okay, macam tadi saya cuba untuk tadi dia ada buat apa tu test COVID ni. Status COVID ni kalau cikgu tekan nanti, cikgu buka location, dia akan beritahu apa jawapan dia. Okay. Okay, kalau kamus, tekan kamus, katakan BM ke English ke ataupun English ke BM. Okay, BM ke English katakan. Type semula satu perkataan tanpa nombor, simbol atau space. Katakan saya kata makan. Okay, so dia akan keluar makan sama dengan eat, wear, weigh ataupun consume. Itu ialah bagi function kamus. Okay, untuk pandai bot ni. Okay, baiklah. Jadi itu adalah sahaja setakat ni perkongsian untuk pandai bot. Okay. Okay, ada satu lagi yang saya nak kongsikan untuk ustazah, okay, ataupun kalau anak kita nak belajar tulis Jawi kan, tapi ejaan Jawi kan selalunya berubah. Kita boleh gunakan juga satu lagi function dekat dalam ni, di mana kita type Jawigram. Itu dia. Type Jawigram ni. Okay, kita tekan. Okay, macam ni tadi saya dah cuba lah. Okay. Jadi kat dalam ni katakan cikgu nak buat apa? Perkataan apa? Ejaan university. Cikgu tekan enter dan okay, dia akan keluar lah university. Okay. Itu ialah untuk Jawigram. Maksudnya dia boleh translate kat sini. Okay, baiklah. Setakat ni itu saja perkongsian saya bagi Telegram. I should fuck her in the Benz.